bahawa pandemik COVID-19 ini telah berlaku sejak tahun 2020 dan telah memberikan impak yang sangat besar kepada semua sektor, khususnya sektor pendidikan, sama ada peringkat rendah, peringkat menengah mahupun peringkat pengajian tinggi. Semua institusi pendidikan telah ditutup sejak bermulanya pandemik ini, namun kerajaan telah mengambil inisiatif untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara atas talian. Ekoran daripada situasi ini telah menyebabkan gejala ponteng sekolah semakin meningkat dalam kalangan murid. Pelbagai punca telah dikenal pasti mengapa berlakunya ponteng sekolah sewaktu pandemik COVID-19 dalam kalangan murid. Terdapat juga pelbagai usaha yang dilakukan oleh semua pihak, namun ianya masih belum menemui jalan penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, antara faktor-faktor yang menyebabkan isu ponteng ini masih lagi berlaku ialah faktor persekitaran. Seperti mana yang kita tahu bahawa kita sekarang menghadapi pandemik COVID-19 yang mana sekolah hanya membenarkan beberapa tahap pelajar yang sepatutnya hadir ke sekolah. Oleh itu, dengan asbab persekitaran ini, pelajar mengambil kesempatan untuk ponteng dan terus tidak hadir ke sekolah. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Syahrul Mubarak bin Umar. Nombor matrik di 201910893002, semester 4 ISMP Tahfiz dan Qiraat. Jadi, faktor yang seterusnya adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Jadi dalam situasi ini di mana pelajar di sekolah, mereka bersekongkol dan bersepakat untuk tidak hadir ke sekolah bersama-sama dan menyebabkan pada satu hari itu kehadiran pelajar ke dalam kelas berkurangan dan menyebabkan ramai pelajar tidak hadir ke sekolah. Jadi bila guru datang mengambil rekod pelajar, guru melihat ramai pelajar yang berada di kelas tersebut tidak hadir. Jadi perkara tersebut telah memberikan kesan terhadap pembelajaran pelajar dan diorang punya keputusan peperiksaan juga semakin merosot disebabkan mereka tidak ada di sekolah dan tertinggal dalam pembelajaran. Kesan utama ponteng ialah pelajar akan ketinggalan topik-topik penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran semasa yang digiatkan oleh guru di sekolah. Hal ini akan menyebabkan pelajar itu tidak faham mengenai setiap titik penting di dalam pelajaran sejajar dengan alasan tidak hadir ke sekolah. Akhirnya, pelajar itu tidak dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik dan menyumbang kepada kemerosotan pencapaian akademik sekolah. Bak kata pepatah, kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Kerana kesilapan pelajar itu sendiri, tumpuk hitam tercalit ke atas kertas putih pencapaian akademik sekolah. Baiklah, untuk kesan yang seterusnya, prestasi pelajar dalam bidang akademik semakin merosot. Perkara ini kerana mereka banyak ketinggalan dalam pelajaran dan menyebabkan mereka tidak faham akan pelajaran tersebut. Tidak mustahil, mereka ini akan menghadapi kesukaran ketika menjawab peperiksaan. Dan sekiranya mereka gagal, kemungkinan besar mereka ini akan diketawakan oleh rakan-rakan lain. Situasi ini juga akan memberikan kesan kepada masa depan pelajar ini kerana kemungkinan besar mereka ini tidak lagi mendapat kepercayaan daripada masyarakat dan sentiasa dipandang serong. Dan saya serahkan kembali kepada rakan sekumpulan saya. Dipersilakan. Antara langkah yang diambil oleh pihak sekolah untuk membasmi gejala ponteng ini ialah dengan mengadakan slot ceramah motivasi secara berperingkat.
Hal ini kerana mereka tidak mahu untuk mengumpulkan banyak pelajar di dalam satu dewan yang sama. Ceramah motivasi ini sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar untuk lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Pihak kaunseling juga bekerjasama dengan unit hal ehwal murid untuk mengambil kedatangan dan menyoal mengenai masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Sesi bimbingan dan kaunseling akan berlangsung secara berkelompok ataupun individu. Ketika waktu relief juga, guru-guru akan selitkan mengenai kepentingan untuk pelajar datang ke sekolah. Seterusnya, langkah yang akan dilakukan kepada pelajar yang ponteng ini ialah guru akan pergi, melawat dan ziarah ke rumah pelajar tersebut. Hal ini kerana guru ingin mengetahui punca sebenar pelajar tersebut ponteng dan menyelidik apakah masalah pelajar yang ponteng ini. Jika tiada masalah dalaman daripada keluarga pelajar itu sendiri, guru akan memaklumkan kepada ibu bapa pelajar tersebut mengenai anak mereka yang tidak hadir ke sekolah. Langkah ini merupakan langkah terakhir guru untuk mengelakkan pelajar tersebut ponteng sekolah lagi. Diharapkan dengan usaha guru serta bantuan dari ibu bapa pelajar dapat mengubah sikap pelajar ini. Kesimpulannya, faktor-faktor gejala ponteng sekolah ini dipengaruhi oleh 3 aspek, antaranya faktor persekitaran, faktor rakan sebaya dan faktor sikap kurang minat pelajar. Di samping itu, permasalahan ini juga mengakibatkan kesan yang ketara terhadap pelajar dan mereka akan banyak tertinggal silibus-silibus semasa. Selain itu, prestasi pelajar akan merosot apabila mereka kerap tidak hadir ke sekolah. Seterusnya, rekod masalah disiplin pelajar juga akan turut terjejas. Justru itu, pihak sekolah mengambil inisiatif untuk menangani masalah ponteng sekolah di kalangan pelajar. Antaranya, pihak sekolah mewujudkan grup Telegram supaya senang untuk mengesan pelajar yang tidak masuk ke kelas. Seterusnya, ada juga sesetengah guru terus menelefon pelajar untuk bertanyakan sebab mengapa mereka tidak hadir ke sekolah. Dan yang terakhir, pihak sekolah menggunakan aplikasi pengurusan murid atau APM untuk mengesan kehadiran murid daripada terus berlaku masalah ini dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Nasihat nasihat cikgu macam ni. Nasihatnya, datanglah ke sekolah. Sebenarnya masalah datang ke sekolah ni, kalau kita tengok ya, dekat SMK, cikgu nak beritahu satu senario lah kan. Kita pada awalnya 4 hari bulan tu kita tengok kehadiran kita memang cantik datang. Pada 5 hari bulan pun cantik. Tapi bila tiba-tiba ada kes di Endau ni, dan dia pun melibatkan ramai pelajar kursen ni yang di kuarantin, yang di swab test, kita tengok sehari dua ni dah menurun balik kehadiran kerana kerisauan tu. Sebab bila pelajar dalam kelas tu tahu ada kawan dia yang di kuarantin, di swab test, dia dah mula tak datang balik. Tapi cikgu harap macam ginilah, kita sama-sama jaga SOP lah, sebab kita tak tahu bila sebenarnya ya COVID-19 ni akan habislah ya. Dia macam tak ada sudahnya lagi. Kan kita tengok pada ada harinya yang dah turun kes, tapi esoknya kita tengok tiba-tiba banyak balik. Begitu jugalah situasi yang berlaku di Endau. Apapun, kalau datang ke sekolah patuhilah SOP, maksudnya penjarakan ya, sebab kadang-kadang pelajar ni dia excited jumpa kawan-kawan dia. Maklumlah kadang dah lama tak jumpa kan. Jadi kita dah letak kursi meja tu jarak 1 meter 1 meter. Nak ke tandas pun kita dah minta dia tak lebih 5 orang berada dalam tandas pada satu-satu masa. Tapi pelajar memang selalu lupalah. Jadi setiap hari memang nak kena ingatkan. Kalau makan pun dalam kelas tujuannya sebab kita tak nak dia duduk rapat-rapat. Tapi dibawa juga makanan dia tu pergi ke meja kawan. Sebab tu sekarang ni memang ketat sikitlah pengurusan di sekolah. Jaga waktu rehat, jaga di ambil suhu, tulis suhu, semualah kan. Jadi cikgu harap kalau tak ada apa-apalah ya, gejala datang ke sekolah. Tapi di sekolah patuhilah SOP. Itu je lah.